Kalau bab seluduk ni saya tak tahu nak cakap macam mana noh. Sebab depa ambil sini baru saya petik ada ni kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Hazrina Zuraidin dalam MCG Report. Gelombang ketiga COVID-19 mencatatkan peningkatan kes yang ketara, lantas memaksa kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negara selama 4 minggu bermula 9 November hingga 6 Disember 2020 kecuali di Pahang, Kelantan dan Perlis. Pelaksanaan PKPB itu membuatkan petugas barisan hadapan memberi tumpuan penuh bagi menggalas mandat kerajaan dalam usaha meratakan lengkung draft COVID-19. Maritim Malaysia menyambut baik hasrat itu dan kesemua warga agensi memberikan komitmen penuh dalam memerangi pandemik ini. Ikuti laporannya bersama Syamilul Saleh. Oktober lalu menyaksikan beberapa negeri mencatatkan jumlah peningkatan COVID-19 yang mendadak, terutamanya di negeri Sabah dengan mencatatkan jumlah positif melebihi 10,000 kes. Banyak daerah dan kawasan di negeri itu diletakkan dalam status zon merah dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan sama ada di darat maupun di laut. Bagi memastikan komuniti maritim patuh terhadap prosedur operasi standard SOP, Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan mengambil pelbagai langkah proaktif dalam usaha mengekang penularan wabak itu. Antara yang dilaksanakan, hebahan maklumat dan pengumuman awam berkaitan arahan semasa dan pematuhan SOP disampaikan kepada komuniti maritim menerusi pembesar suara dilakukan melalui jalan laut ke perkampungan atas air serta di pulau-pulau berpenduduk. Inisiatif bertanya khabar turut dibuat bagi memastikan masyarakat faham secara menyeluruh berkaitan SOP semasa di samping mengambil tahu perkembangan kesihatan kumpulan masyarakat yang berada di sesebuah penempatan. Penekanan juga diberi menerusi National Task Force Op Benting dan Eskom Op Cegah Parti di mana Maritim Malaysia terlibat dalam usaha mengekang kemasukan parti melalui jalan laut. Kemasukan parti dibimbangi mampu menjadi pembawa serta penyebar virus COVID-19. Sempadan-sempadan perairan negara ditutup serta dikawal ketat bagi memastikan tiada parti yang bolos ke negara ini. Kerajaan juga memutuskan pendekatan pengusiran parti diambil buat sementara waktu oleh pasukan keselamatan terhadap parti yang melepasi kawasan sempadan negara berbanding membuat tangkapan kerana terdapat beberapa kes sebelum ini menunjukkan parti yang ditangkap positif COVID-19. Sejak Mei hingga kini, Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan telah merekodkan sebanyak 6 aktiviti pengusiran ke atas bot land asing yang menceroboh perairan Sabah. 4 pengusiran di perairan Kudat manakala 2 lagi di perairan Kota Kinabalu. Selain penguatkuasaan dan rondaan yang kerap, atau gerak aset dan anggota di lapangan turut terlibat dalam mendapati komuniti maritim yang memerlukan bantuan. Koordinasi penghantaran bekalan makanan dan keperluan asas harian dilaksanakan. Kebanyakan sumbangan diperoleh daripada warga Maritim Negeri Sabah dan badan bukan kerajaan. Terbaharu, 47 bakul makanan diagihkan di Tanjung Aru, Pulau Berhala, Sandakan 11 November lalu. Pengagihan bakul makanan ini kerjasama antara Zon Maritim Sandakan bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan. Selain bakul makanan, modul dan soalan latihan turut diagihkan kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki mengulas, bantuan yang diberikan ini adalah untuk membantu penduduk yang mengalami kesusahan dan boleh menjadi medium bagi menyampaikan arahan semasa serta informasi tentang tindakan kerajaan menangani COVID-19. Salah satunya bila kita lihat bahawa sepanjang tempoh PKP dan PKPB yang dikuatkuasakan ni sudah pasti ada kawasan-kawasan yang terjejas. Ialah rata-rata komuniti kat sini ni nelayan pesisir pantai. Dan mereka ni ada urusan dia di bandar. Maksudnya dia perlukan pergerakan ke bandar. Tapi dalam tempoh PKP dan PKPB ni ada masa-masa yang dihadkan lah waktu bila dia orang boleh pergi. Sudah pastilah dia punya sumber pendapatan dia akan terjejas. So
apa usaha yang dibuat oleh pihak Zon Maritim Sanakan ni, kita melihat terhadap keterbatasan mereka ni dalam mendapatkan bekalan lah. So yalah, kita ada kampung-kampung angkat yang kita ada hubungan selama ni, kita mengunjungi dan menyantuni mereka balik lah. Sehingga semalam kita ada kali yang ke-7 lah, kita menyantuni komuniti-komuniti dengan memberi bakul makanan. The best part is semua barang-barang makanan yang kita dapat tu adalah sumbangan ikhlas daripada seluruh warga Zon Maritim Sanakan. Di sebalik penekanan terhadap operasi penguatkuasaan dan rondaan yang dilaksanakan, ramai yang tidak tahu terdapat pegawai dan anggota yang terpaksa berkorban meninggalkan keluarga demi memastikan pandemik COVID-19 ini tidak menjadi lebih teruk. Ada yang terpisah lama bersama anak-anak dan keluarga demi menjaga kesejahteraan perairan negara. MCG Report turut berkesempatan menemu bual secara maya bersama Lieutenant Madya Maritim Nur Aisyah Najwa dari Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Beliau dan suami merupakan penguatkuasa Maritim Malaysia yang masing-masing terpisah kerana tugas untuk negara. Tugas hari-hari, macam mana keadaan bila berjauhan dengan keluarga lah terutama. Kalau jauh daripada keluarga ni, kiranya kita sebagai seorang ibu memang apa orang cakap agak terkesan lah kan. Dia apa orang cakap perasaan rindu dengan anak-anak tu memang adalah, sebab saya ada 2 orang anak, yang nombor 3 dengan yang bongsu yang sekarang berada di kampung, iaitu di Kuching 1 and then di Miri seorang. Jadi kita terpaksa apa orang cakap bagi diorang berasingan sebab family masing-masing diorang nak jaga, sanggup jaga. Sebab kalau sekiranya yang kecil tu berada dengan saya, agak susahlah saya nak menjalankan tugas saya sebagai seorang apa orang cakap pegawai di agensi keselamatan. Jadi saya minta tolongan orang tua untuk jaga anak saya 2 orang ni, bagi memudahkan, atau saya berkorbanlah sekejap untuk hantar diorang ke kampung untuk memudahkan kerja saya dekat sini. Setelah terjadinya pandemik COVID-19 ni, pada bulan 3 kita terpaksa PKP seluruh negara. Jadi di situ sampai sekarang lah saya tak balik lagi. Daripada bulan 1 sampai sekarang saya tak balik lagi jemput diorang. Jadi macam apa orang cakap, kerinduan tu memang sentiasa ada lah. Tapi orang cakap kita sibukkan diri kita dengan tugas kita. Sebab tu saya lebih apa orang cakap lagi suka berada di office untuk sibukkan diri dengan kerja. Walaupun saya berjauhan daripada anak-anak saya, ini merupakan satu cabaran bagi saya untuk terus kuat dan terus committed dalam kita melawan dan mengekang COVID-19 daripada terus melanda negara. Dan saya harap negara kita akan pulih daripada pandemik ini. Kita akan dapatlah balik jumpa keluarga, terutamanya saya lah, akan dapat balik jumpa anak-anak saya di Sarawak. Pengorbanan para wira barisan hadapan ini sangat besar. Walaupun pahit untuk ditelan, inilah realiti sebenar yang terpaksa dilalui petugas barisan hadapan ini. Mereka ini berjuang di perbatasan, meninggalkan keluarga dan insan tersayang demi tekad untuk menyelamatkan rakyat dan negara daripada virus yang telah meragut banyak nyawa. Laporan Syabrul Saleh, MCG Report. National Task Force menerusi Op Benteng kini memberi fokus kepada pendekatan pengusiran terhadap pendatang tanpa izin yang melepasi kawasan persepadanan negara berbanding tangkapan sebelum ini. Maritim Malaysia yang bertanggungjawab dalam mengawal persempadanan perairan negara tegas dalam melaksanakan pengusiran terhadap kes-kes yang melibatkan pencerobohan parti ke perairan negara. Selain tindakan tegas pengusiran di perairan Sabah, di Semenanjung Negara juga giat melaksanakan penguatkuasaan yang sama. Bermula 1 November lepas, 9 pengusiran direkodkan Maritim Malaysia di seluruh negara. Pada waktu ini, Os Benteng lebih menumpukan kepada tindakan pengusiran berbanding dengan tanggapan. Satu pengusiran direkodkan di negeri Johor membabitkan bot nelayan Indonesia bersama 28 awak-awak yang menceroboh perairan negara pada 7 November lalu.
Kehadiran bot tersebut di kedudukan 14.8 Batu Nautika Barat Daya Tanjung Labuh dikesan bot peronda Zon Maritim Batu Pahat yang sedang dalam tugasan Obenteng dan Objaksa di Sektor 7 Perairan Batu Pahat, Johor. Bot diusir dan diiringi keluar melepasi sempadan perairan Malaysia-Indonesia. Manakala di Perak, 6 pengusiran direkodkan kesemuanya membabitkan bot dari Indonesia. 29 Oktober, sebuah bot nelayan asing Indonesia dikesan sekitar 20.8 Batu Nautika Barat Laut Pulau Jarak. Kehadiran bot nelayan itu dikesan oleh pesawat udara AS365N3 bahagian operasi udara maritim Malaysia. KM Gagah yang sedang dalam tugasan rondaan di kawasan Perampiran diarah bagi mengusir bot tersebut ke perairan sempadan Malaysia-Indonesia. 5 November, sebuah bot bersama 5 awak-awak warga Indonesia termasuk Tekong diusir oleh KM Tugau yang dalam rondaan dan penguatkuasaan Obenteng sekitar perairan Perak di kedudukan 22.9 Batu Nautika Barat Laut Pulau Jarak. Manakala pada 7 November, KM Tugau mengusir 2 bot nelayan asing Indonesia masing-masing mempunyai 6 awak-awak Indonesia termasuk Tekong di kedudukan 16.4 Batu Nautika serta 24.7 Batu Nautika Barat Laut Pulau Jarak. Maklumat pengesanan diterima melalui Maritime Component Operation Center MCOC, Markas Pemerintahan Armada Barat TLDM dan pesawat udara PDRM semasa rondaan dan pemantauan udara Obenteng di perairan Selat Melaka. Terbaru, 2 lagi bot nelayan Indonesia yang menceroboh perairan negara di kedudukan 33 Batu Nautika Barat Laut Pulau Jarak dikesan oleh KM Rawa sekitar jam 11 pagi 11 November. Hasil pemeriksaan mendapati 1 bot pukat jerut yang dikendalikan 20 awak-awak termasuk Tekong serta 1 bot peranti dengan 5 awak-awak yang sedang melakukan aktiviti penangkapan ikan. Kesemua awak-awak dan Tekong merupakan warga Indonesia. Amaran diberikan kepada kedua-dua bot kerana berada di dalam perairan Malaysia dan mengarahkan agar aktiviti mereka dihentikan dan keluar serta-merta daripada perairan negeri Perak. Dalam pada itu, pengusiran turut dibantu oleh pesawat udara maritim Malaysia AW139. Kedua-dua bot nelayan Indonesia itu diusir keluar sehingga ke sempadan perairan Malaysia-Indonesia. Pengusiran terhadap bot nelayan asing serta parti yang menceroboh sempadan negara akan terus dilaksanakan sehingga arahan terkini dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Kebelakangan ini, isu penyeludupan daun ketum rancak kedengaran dan terpampang di kaca TV maupun di dada akhbar. Permintaan daun ketum yang tinggi di negara jiran membuatkan terdapat segelintir pihak cuba mengambil kesempatan menjadikan daun ketum sebagai alat dagangan bagi kegiatan penyeludupan khususnya di utara semenanjung negara. Di Thailand misalnya, penanaman pokok ketum adalah diharamkan oleh kerajaan Thailand. Namun di Malaysia, masih tiada akta yang melarang pokok ketum ditanam. Kru MCG Report baru-baru ini turun sendiri bagi melihat dengan dekat bagaimana modus operandi penyeludupan daun ketum berlaku. Ikuti laporan bersama Zulhilmi Uthman. Saya punya ni ada dalam 3 kalung macam tu kan. Kat lain-lain ni semua orang lainnya lah. Kilo tu saya ada tolak boleh jadi dalam RM30. Mungkin mahal daripada tu lagi lah. Tak ada. Kalau bab seluduk ni saya tak nak cakap macam mana. Sebab mereka dari sini, kalau kata orang order baru saya bukti. Itu antara perbualan kami dengan Sulaiman, seorang pengusaha ladang ketum di satu perkampungan kecil di sebuah daerah di Kedah. Ketum atau nama saintifiknya Mitragina speciosa merupakan satu spesies tumbuhan yang mudah ditanam dan subur di kawasan berair. Ianya merupakan tumbuhan tropika yang banyak dijumpai di kawasan Asia Tenggara, khususnya di selatan Thai dan utara semenanjung Malaysia. Kedah dikesan menjadi kawasan penanaman ketum yang terbesar di negara ini dan dianggar mampu mengeluarkan sehingga 180 tan daun ketum dengan nilai pasaran mencecah RM3 juta bagi setiap kali tuaian. Ini terdapat 4 kawasan yang kita percayai terdapat penanaman daun ketum, iaitu di daerah Badan Terat, di Yan dan juga inilah ada satu lagi daerah di mana jika
diikutkan harga di pasaran tempatan taklah begitu tinggi, iaitu lebih kurang dalam 30 ke 45, itu bergantung kepada tempat-tempat lah kan. So dalam untuk mencari keuntungan tu terdapat di kalangan penyuluh telah cuba untuk menyelundup ke negara jiran yang dipercayai ke Thailand, di mana harga boleh mencecah RM80 1 kilo, malah boleh mencecah RM100. Sebelum ini, kegiatan penyelundupan lebih tertumpu melalui jalan darat. Namun, sebaik pasukan keselamatan mengetatkan kawalan di sempadan daratan negara, penyelundup mula menukar strategi menggunakan laut sebagai laluan bagi kegiatan haram mereka. 30 Oktober 2020. Bertindak atas maklumat risikan, sebuah bot ronda Zon Maritim Kuala Kedah diatur gerak bagi mematahkan kegiatan sindiket itu di perairan Kuala Sanglang. Sebaik menyedari kehadiran Maritim Malaysia, penyelundup bertindak nekat melarikan diri dan meninggalkan ratusan bungkusan hitam berisi daun ketum dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Telah merapat dan didapati terdapat lebih kurang 121 bungkusan hitam dan disyaki di dalamnya terdapat daun ketum seberat lebih kurang 1.21 tan. Nilai anggaran adalah lebih kurang ringgit Malaysia, iaitu 96,800, di mana diketahui bahawa daun ketum dipercayai akan diseludup ke negara jiran, iaitu Thailand, di mana harga yang tinggi yang boleh mencecah lebih kurang ringgit Malaysia RM80 telah merancangkan aktiviti penyelundupan tersebut. Ini adalah sebahagian daripada 1.2 tan daun ketum yang cuba diseludup ke negara jiran. Namun cubaan mereka dipatahkan oleh Zon Maritim Kuala Kedah. Daun ketum berurat merah ini dapat permintaan yang paling tinggi. Sebanyak 8 tangkapan berkaitan kes penyelundupan ketum direkodkan Maritim Malaysia bermula dari Januari 2020 dengan jumlah nilai rampasan seberat 3.37 tan. Antara faktor penyelundupan ketum di negeri Perlis adalah kerana sempadan perairan kita dengan negara jiran yang terlampau dekat, iaitu 1.3 batu nautika, dan di samping di negara Thailand permintaannya terlampau tinggi bagi daun ketum ini. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, di utara semenanjung Malaysia ini merupakan pengeluar utama dan bagi penanaman daun ketum. Pemilikan daun ketum di Thailand adalah diharamkan. Kerajaan Thailand telah meluluskan Kratom Act 2486 yang mana menjadikan penanaman pokok ketum adalah haram dan pokok sedia ada perlulah ditebang. Namun, penggunaan daun ketum mendapat sokongan daripada masyarakat Thailand. Lebih-lebih lagi ianya digunakan secara turun-temurun bagi tujuan perubatan. Faktor geografi Perlis yang berdekatan dengan Thailand menjadikan aktiviti penyelundupan rentas sempadan ini mudah berlaku. Selain itu, bot yang mampu bergerak di kawasan perairan yang cetek dan berlumpur ketika air surut digunakan oleh penyelundup ini bagi memudahkan pergerakan mereka serta mengelak dari ditangkap penguatkuasa. Kebiasaan pada para penyelundup ini menggunakan bot jenis fiber yang berkapasiti enjin 30 hingga 60 horsepower. Dan bot-bot ini mempunyai kemampuan untuk bergerak semasa air surut, dan ini juga menyukarkan pihak kita untuk membuat tangkapan ke atas mereka. Dan juga kerana jarak antara Kuala Perlis dan negara Thailand yang agak dekat, jadi mereka tak mengambil masa yang lama lah. Hanya lebih kurang dalam 10 atau 15 minit untuk melepasi perairan negara kita. Kami seterusnya dibawa meninjau titik panas serta laluan yang sering digunakan oleh penyelundup ini dengan sebuah bot peronda. Ternyata sungai yang cetek membataskan pergerakan kami. Bot peronda bergerak pada kelajuan sederhana untuk mengelak dari terkandas di kawasan cetek. Perkampungan nelayan menghiasi muara Sungai Perlis. Namun, siapa sangka di sebalik suasana yang tenang serta lambakan bot-bot nelayan, turut kelihatan bot yang biasanya digunakan untuk aktiviti penyelundupan. Bot penyelundup ini disembunyikan di celah-celah bot nelayan bagi mengaburi mata serta mengelak dikesan pihak berkuasa.
Ketika ini saya berada betul-betul di atas garis sempadan Malaysia-Thailand. Kalau tuan-tuan dapat lihat, di belakang saya ini adalah Perlis Indra Kayangan, manakala di hadapan adalah negara Thailand. Perjalanan kami tadi mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit dengan kelajuan perlahan. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana betapa pantasnya para penyeludup ini membolosi ke sempadan negara. Dari posisi kedudukan kami, jelas kelihatan sebuah pondok berbumbung biru di pesisir pantai di negara jiran. Sebuah bot tradisional berwarna merah turut kelihatan di pondok tersebut. Menurut listikan Zon Maritim Kuala Perlis, disitulah tempat berlakunya transaksi serta pendaratan daun ketum yang diseludup dari Malaysia. Sangat dekat dan ini membuktikan bahawa tidak mustahil aktiviti penyeludupan ini boleh berlaku dalam masa yang sangat pantas. Namun, Zon Maritim Kuala Perlis membuktikan kecekapan dan ketangkasan mereka dalam mematahkan aktiviti penyeludupan ini. 7 dari 8 tangkapan bagi tahun 2020 melibatkan penyeludupan ketum direkodkan di perairan Perlis. Bagi tahun 2020, di Pangkalan Zon Maritim Kuala Perlis terdapat 7 tangkapan yang melibatkan penyeludupan daun ketum di perairan Kuala Perlis. Keseluruhan rampasan yang telah berjaya kita buat adalah sebanyak 2,160 kilo. Nilai rampasan daun ketum adalah sebanyak RM64,800 mengikut nilai pasaran semasa iaitu RM30 sekilo. Bagi 7 tangkapan yang telah kita buat pada tahun 2020, seramai 2 kali OKT telah ditahan iaitu warga negara Malaysia dan kita percaya aktiviti ini didalangi oleh orang tempatan. Pokok ketum jadi terkenal pada tahun 2003. Ia dikatakan berupaya menjadikan seseorang itu ketagih kerana ia mengandungi mitraginin. Mitraginin telah disenaraikan dalam jadual ketiga Peraturan-Peraturan Racun Bahan Psikotropik 1989, Akta Racun 1952. Dengan itu, ketum telah diisytiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2003. Selain untuk tujuan perubatan, ketum juga kini telah banyak disalahgunakan. Okey, dia sebenarnya di dalam daun ketum tu dia ada bahan yang merupakan dadah yang disebut sebagai metraginin. Jadi sebenarnya kalau dia diambil dalam jumlah yang agak besar dan juga kerap dan tanpa preskripsi daripada pegawai perubatan, sebenarnya akan mendatangkan kesan yang buruklah kepada pengambilnya, ya. Dan sebenarnya dadah yang ada dalam daun ketum tu sama dengan dadah jenis opiat seperti morfin dan juga heroin. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah penggunaan ketum ini telah salah gunakan. Mereka menggunakan dengan jumlah yang banyak dan akhirnya akan menimbulkan ketagihan, ya. Dan kadang-kadang mereka juga campur dengan bahan-bahan lain, ya. Ada yang campur dengan bicarbonate, minum dan bicarbonate, dan juga ada yang bercampur dengan ubat nyamuk dan sebagainya lah. Dan ini akan menyebabkan khayal dan juga ketagihan, ya. Dan ramai daripada peminum-peminum ketum ni akhirnya mereka akan menjadi ketagih, dan juga ada masalah kesihatan seperti sembelit, kulit menjadi kering, ya, dan tubuh juga kadang-kadang menggeletar, ya, insomnia, dan kadang bibir menjadi kering dan sebagainya lah. Menurut Seksyen 30 Akta Racun 1952, adalah satu kesalahan bagi aktiviti pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan pemilikan bahan-bahan psikotropik. Aktiviti penyeludupan daun ketum ini jelas telah melanggar undang-undang negara. Jika disabitkan kesalahan, denda boleh dikenakan di bawah Seksyen 30(5) Akta Racun 1952, iaitu denda tidak melebihi RM10,000 atau 4 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Laporan Muhammad Zuhaimi Osman bersama Syarif Abdul Hadi, Kedah, Perlis untuk MCG Report. Maritim Malaysia merekodkan 5 operasi cari lamat dalam tempoh 2 minggu. Kebanyakannya berlaku akibat cuaca buruk. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran kaji cuaca berhubung perubahan angin monsun yang berlaku sekitar awal Oktober sehingga pertengahan November ini.
Keadaan itu menyebabkan berlakunya ombak besar dan cuaca tidak menentu diikuti hujan serta ribut petir. Ianya memberi kesan kepada seluruh kawasan perairan negara. Untuk itu, pelbagai inisiatif dilaksanakan Maritim Malaysia sebagai usaha mendidik komuniti agar lebih berwaspada. Program kempen kesedaran keselamatan di laut preventif SAR misalnya merupakan satu langkah Maritim Malaysia dalam memberi kesedaran kepada komuniti maritim tentang pentingnya mematuhi aspek keselamatan di laut. 7 November yang lalu, Zon Maritim Bintulu telah mengadakan kempen kesedaran ini di sekitar perairan Bintulu, Sarawak. Program kali ini mensasarkan kelompok nelayan serta industri perkapalan bagi memberi kesedaran serta mengingatkan komuniti maritim setempat agar sentiasa peka dengan kepentingan keselamatan, terutamanya pemakaian jaket keselamatan ketika turun ke laut. Dalam program ini, Zon Maritim Bintulu turut menyumbang jaket keselamatan serta mengedar pelekat nombor talian kecemasan Maritim Malaysia kepada komuniti maritim. Pemeriksaan rutin secara rawak ke atas vessel-vessel turut dilakukan agar memastikan pematuhan kepada aspek keselamatan berada di tahap terbaik. Selain menasihati komuniti maritim tentang bahaya di laut, kesedaran keselamatan tentang amalan SOP COVID-19 turut diberi perhatian dan tumpuan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah diumumkan kerajaan bermula 9 November sehingga 6 Disember 2020. Amalkan norma baharu dalam kehidupan, amalkan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, pakai pelitup muka. Jika tiada urusan di luar, duduk di rumah. Sekiranya perlu keluar, patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kita pasti menang. Sekian, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.